Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Mekah dan juga Madinah, kita akan berhadapan ataupun kita akan bertemu dengan perkara-perkara yang mudah, perkara yang sulit. Pergi ke Bandung ke, membeli belah, pergi ke Paris ke, berjalan-jalan ke London ke, mana-mana tempat dalam dunia, kita akan ada tujuan untuk biasanya untuk menenangkan fikiran, untuk kita membeli belah atau tengok tempat-tempat menarik. Lalu bila mana menjadikan Mekah Madinah sebagai tempat percutian seperti mana yang diharapkan di tempat-tempat lain, maka nanti akan menyusahkan diri dia dan juga orang-orang lain sekelilingnya. Kerana bila mana kita meletakkan niat untuk pergi menunaikan umrah dan juga haji, sebenarnya bukan di atas sebab kemampuan kita ataupun masa yang kita ada, tetapi kita terpilih menjadi du'uf Rahman, tetamu Allah. Lalu bila mana menjadi tetamu Allah, sudah pasti persiapan yang perlu dibuat sebelum daripada berangkat daripada Malaysia, hendak berangkat ke sana. Bila sampai ke sana, macam mana tingkah laku kita bila mana kita menjadi tetamu Allah. Kalau kita lihat, kita bakal dijemput untuk menjadi tetamu raja contoh ke istana. Macam mana persiapan kita? Kita akan bersiap lama, 2 bulan bersiap, tempah baju, tahu cara macam mana nak bercakap, nak berjalan, semua kita belajar untuk semata-mata berapa jam kita berada dalam istana yang berhadapan dengan raja. Ini kita berhadapan dengan Allah. Sudah pasti persiapan perlu dibuat dengan begitu rapi. Salah satunya dengan cara kita menuntut ilmu. Kita pergi dengan ilmu, bukan kita pergi sebab ikut orang. Tengok dalam pasport, banyak negara dah pergi. Mekah Madinah kita tak pergi lagi. Kita pergi Mekah Madinah, bukan. Pergi semata-mata untuk kita mendapat mardhatullah, keridhaan Allah. Walaupun kita duduk di Malaysia, kita boleh dapat, tapi kita nak tambah lagi. Kita nak lebih dekat, kita nak banyak fadilat, banyak kelebihan, nak rasa cinta lebih lagi, kita pergi. Bukan kata kita semayang di sini tak diterima, sama. Buat dengan cara betul, cukup rakaat, cukup syarat sah, semua insya-Allah diterima. Walaupun di sana kalau tak buat dengan tak cukup syarat, tak ada ilmu, kemungkinan ditolak. Jadi penting untuk kita ada ilmu sebelum kita berangkat, terutama untuk menunaikan haji. Umrah pun sama, cuma haji itu sebab bayaran mahal, dan pula untuk dapat kota masa yang begitu payah sekarang ini, dia pergi dengan berilmu, bukan pergi dengan ikut orang. Tak apalah, ada mutawif, ada ustaz, saya ikut mutawif dengan ustaz ya. Kita nak buat dengan berilmu. Jadi bila mana percutian yang dianggap seperti mana tempat-tempat lain, nanti bila sampai di sana, terutama sampai di airport di Jeddah atau di Madinah, di Madinah selalunya agak mudah sikit proses untuk keluar, cop pasport, ambil break, berangkat. Ada airport ke hotel Madinah senang, dekat. Tapi di Mekah, di Jeddah, kena kalau turun di airport haji lagi susah. Kita perurusan ni kalau dengar airport haji, landing airport haji, Allah sudah bala. Kalau boleh nak elak, kalau boleh turun elak, pergi airport lain kalau boleh. Tapi tak terpaksa juga, kadang-kadang ada flight yang turun di airport haji. Kadang-kadang nak di Malaysia, dia kata turun airport Saudi tu, bukan airport Saudi, turun airport biasa. Dari 3 airport Saudi untuk Saudi Airlines sahaja, semata-mata
Flight Saudi boleh landing di airport Saudi, flight lain tak boleh. Airport kedua dipanggil airport international. Ni airport ni semua selain daripada airport Saudi akan turun di airport international. Airport yang ketiga iaitu airport haji. Airport haji ni lah yang memang orang nak mengelak tak nak masuk. Landing ke nak menyambut susah. Kadang-kadang di Malaysia dia kata turun di airport international, tiba dah landing dia kata geng umrah keluar ikut airport haji. Susah. Jadi benda yang berlaku proses baik airport biasa, airport haji terutama, dia akan berhadapan dengan benda susah. Jadi kalau diletakkan vacation, holiday macam tempat-tempat lain, dia akan rasa ni kenapa jadi macam ni, patutnya kita nak buat ibadah ni Allah mudahkan, kan? Patutnya nak dia faham begitu lah. Tapi jangan letakkan sama macam jumpa raja, nak jumpa raja ada invitation ni, ada parking ni, ada orang yang jemput dan sebagainya. Ini Allah, betul Allah jauh lebih berkuasa dan malikul muluk, dia Tuhan daripada dia raja daripada segala raja. Tapi untuk nak menjumpa dengan dia, berhadapan kalau itulah yang nak kita letakkan kepada kita terima. Kita letakkan apa juga proses untuk sampai ke Mekah tadi, apa juga yang berlaku, sama ada salah orang Arab ke, salah pengurusan ke, salah orang lain, salah kita ke, letaklah itu sebagai proses perjalanan kita untuk menjadi tetamu Allah. Ada orang yang sampai di Jeddah tiba-tiba dia sakit, sampai masuk ke Mekah Madinah sakit untuk buat ibadah umrah pertamanya agak tidak selesa atau susah, lalu mungkin boleh buat sekali saja lepas tu duduk di hotel. Jadi tak tentu kalau kita kata kita menjadi tetamu Allah, ada dapat visa, ada job di pasport kita, maka kita akan mudah perjalanan semua. Tidak juga. Ada orang sabar sampai sakit, luka ke ataupun ada kecedera, susah juga perjalanan dia. Ada yang tu pula meninggalkan. Ini tak tentu. Maka kita kena letakkan apa juga yang berlaku di hadapan kita. Letaklah silap manusia itu nombor 3, nombor 5. Yang letaklah yang pertama itu adalah apa yang Allah tetapkan kepada kita, dan letak nombor 2 itu silap kita. Kadang-kadang kita tengok ini apa susah payah sangat ni. Kita dia susah, orang lain senang. Tiba pun kita dia susah. Tuan-tuan, letak silap kita. Ini yang jarang orang nampak. Dan bila mana dia nak letak sebagai holiday, dia pergi sebagai percutian, itu benda silap. Semata-mata pergi suka-suka nak seronok-seronok ataupun nak honeymoon. Ada orang pilih honeymoon. Bukan tak bagus, bagus. Cuma honeymoon itu jangan letak nombor 1, letak nombor 3, nombor 10 tak apa. Baguslah dia pergi sana, lepas kahwin pergi sana, dia pergi tempat-tempat lain, dia nak beribadah, nak dapat zuriat, berkat dan sebagainya. Lalu bila mana itu yang diletak, anda kata berhadapan dengan kesusahan tadi, maka dia tak boleh nak terima. Lalu dipersalahkan sana, salah sini. Cek diri kita, apa yang aku buat silap, ada tidak niat-niatnya aku lakukan di Malaysia sebelum aku diberangkatkan ke Jeddah, ke Mekah atau ke Madinah. Mungkin disebabkan niat tadi, mungkin disebabkan dulu punya cerita, dulu kita pernah buat silap, dulu pernah ada buat salah, pasti kita buat salah. Jadi andai kata kita ingat begitu, anggaplah ini sebagai kafarah kepada dosa-dosa kita. Allah nak ampunkan dosa kita dengan cara kita minta ampun. Allah nak ampunkan dosa kita dengan cara Allah beri ujian, dengan cara sakit pun boleh. Yang penting macam mana cara kita menyambut ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Lalu itulah cara Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Baik. Jadi pertama sekali jangan letak sebagai percutian. Nanti susah pada diri dia dan susah kepada orang lain sama. Sebab kumpulan yang bila dia seorang ada masalah, dia berjangkit semua sekali. Dan kepadanya ada jawatan berpangkat title di Malaysia. Nasihat saya, tinggallah jawatan-jawatan ini, title ni di KLI. Nak pergi, nak fly ke, nak masuk kapal terbang, tinggal dekat pintu anak boarding. Kalau dekat immigration tak apa lagi. Dia tengok nama kita dalam pasport, tak kira lah title apa, datuk ke doktor ke, dia bukan kenal. Kita boleh, oh saya doktor, saya datuk, tak apalah di Malaysia. Tapi nak fly je, nak naik terbang tu, tinggallah di Malaysia. Sebab nanti susah juga pada dia dan orang lain sekeliling macam tadi juga. Sebab di Malaysia
dengan title pangkat dia dapat banyak macam kelebihan, macam-macam keistimewaan. Lalu di sana untuk nak layan seperti mana dia di Malaysia dengan title pangkat sebegitu sudah pasti tak boleh, terutama orang Arab. Mana dia bukti, mana dia kenal nama-nama title, kita tahu nama dalam pasport. Dan saya biasa jaga jemaah, kalau kita tanya nama siapa atau kita berbuat, kalau contoh nama saya lah, contoh letak nama saya senang, antai nama siapa, Mio Abdullah, dalam pasport, dalam IC surat beranak Mio Abdullah, tapi tiba-tiba saya sebut nama saya Datuk Mio Abdullah. Tuan, ini rahsia. Kami sebagai pengurusan mutawil ke ustaz ke, anda katanya menyebut nama dia ada pangkat, letak title di depan, alamatnya tak berapa nak hormat. Bukan kita tak pandang dia ke apa-apa, kita tak buat dia, tapi dah rasa ini macam ada mungkin akan bawa apa-apa masalah selepas, sebab dia kenalkan diri dia Datuk Tan Sri ke Doktor. Kita nak tahu nama dia, bukan nak tahu pangkat dia. Nampak? Jadi di sana kita tahu pergi umrah ni untuk melakukan ibadah, kita tahu sama taraf semua manusia pakai putih, pakai ihram sama, tapi kenapa nama tu nak tambah? Kita tanya nama asal, nama dalam surat beranak mak ayah lagi, itu pangkat, title tu kemudian dapat, dia nama siapa. Jadi kalau kata andai kata dia itu Datuk, tapi disebut nama sahaja, itu lebih dihormati. Saya baik pengurusan, baik jemaah sekeliling, kita akan anggap ini, dan memang kebanyakannya hamba, dia mudah berdekati, dia mudah bergaul dengan orang lain. Jadi bila tiba-tiba di sana dia pakai title, yakinlah agak susah kepada pengurusan jemaah lain, susah nak dapat. Boleh? Jadi itu saya kata, kalau boleh jangan bawa niat holiday tadi, jangan bawa title, tinggal di KLA. Nak balik nanti sambut turun di KLA, nak perkenalkan diri itu sebagai title apa, pakai ni ada orang sambut saya ni, saya boleh, saya masa tu saja. Dekat sana anak entah ya, Arab tahu, sebab dia panggil kita Saudi Abdullah Muhammad, itu je dia panggil. Boleh? Jadi pertama sekali kesilapan, jangan menjadikan Mekah, Madinah, Umrah ataupun haji sebagai tempat kita bercuti. Niat untuk bercuti, bila mana bercuti kita rasa mudah, nak seronok, nak happy. Ustaz, anak saya ni macam mana? Tak ada TV, tak ada cerita kartun, Ustaz. Saya lupa nak bawa iPad dia, jadi dia tak boleh nak, dia tak boleh nak tengok kartun-kartun, cerita-cerita dia dalam iPad. Atau anak-anak kita, saya sendiri pada anak ada lahir di Malaysia tapi membesar 5 tahun di sana. Kita kalau kata nak bawa anak, kalau boleh sebelum nak pergi tu train dulu, latih di Malaysia supaya dia biasa pergi ke masjid atau ke tempat-tempat orang yang ramai kita membuat ibadah. Bila dia tak dibiasakan untuk dibawa ke masjid, terutama waktu orang ramai, nanti dia akan terkejut bila di sana. Terkejut, dia benda baru. Kita pun pergi negara orang, kita akan terkejut dengan cuaca berbeza, bahasa, perangai, tindak tanduk budaya semua. Budak kecil lagi terkejut. Sebab tu dia tak selesa, dia tak boleh nak matching dengan keadaan di sana. Jadi menjadi satu kerja pula, suami kena pergi dulu, isteri jaga anak, nanti isteri pergi, suami juga jaga, nanti ada masuk dua-dua tak boleh pergi, atau salah seorang tak masuk jaga anak, sebab takut anak pergi di masjid, takut bising, takut berlari, takut buat macam-macam hal. Latih di Malaysia dulu, biar dia tahu waktu solat, orang solat jangan main-main, jangan menjerit-jerit, jangan buat apa-apa yang boleh menyusahkan orang lain sekeliling. Latih, lain tak buat, boleh. Cara buat anak saya daripada umur setahun, lepas lahir lagi kita biasakan bawa ke majalah. Lama-lama dia bila anak pergi majalah, dia tahu masa solat pergi juga, dia ikut kita solat. Dalam umur dia kuat 6 bulan tak sampai setahun, dia duduk dalam baby cot tu, dia dah boleh kalau sujud tu dia melegak terus. Yang lagi dia angkat kaki, dia kuat. Tengok macam dia, hari-hari dia tengok kita, dia tengok kita solat, hari-hari dia akan masuk dalam mindset dia, memori dia. Orang solat nangis macam mana pun orang tak angkat. Bila dah solat, dia akan bergerak diri itu, tunduk rukuk. Begitu pergerakan dia, lama-lama dia akan biasa sendiri. Itu saya nampak, bila mana first time, baguslah bawa anak-anak kecil, bagus. Cuma menjadi kesusahan, kepayahan pula kepada ibu bapa penjaga.
Jadi sebelum nak pergi train dulu sebulan 2 bulan, kalau dah tahu nak pergi train dulu, biasakan bawa belakang masjid. Itulah bising pertama kali dia biasa kat rumah orang buat jurit-jurit, main-main, guling-guling, tiba kat masjid tak boleh. Pertama kali memang tak biasa. Biasakan lama-lama bawa, insya-Allah dia akan otomatik sendiri belajar. Lapang masjid tak boleh bising, nak bising main kat luar, bukan luar tu, luar-luar lah. Jadi kita, konsep kita tak bagi budak-budak datang waktu bising, sebab dia tak biasa datang jumpa gang pula, pergi belakang jumpa gang lagi bising, ambil tarik duduk sebelah. Itu bab holiday. Jadi bila mana kita nak pergi dengan niat nak seronok-seronok, niat nak mudah, kadang-kadang lagi payah ada, lagi payah. Kadang-kadang mudah, orang lain susah, tiba-tiba dia mudah, senang. Saya senang, mudah, tak makan mudah, jalan semua mudah. Walau pertama kali Allah pilih pada setiap orang dalam bas tu, dia ada bahagian masing-masing. Ada yang rasa selesa, ada rasa tak selesa, ada rasa gundah gula, macam-macam rasa. Pulang pada diri masing-masing. Sebab tu niat tadi penting. Pergi tu sebab apa? Semata-mata untuk seronok-seronok ke, untuk kita nak tengok tempat-tempat menarik. Ada satu, dia pun syarah bahagian engineering kat sini. Dia datang dalam grup, ada dia panggil seminar gitu. Jadi bila dia buat umrah sampai di mula Madinah, Mekah, jadi kita pun biasalah cerita bab sirah-sirah, kita keliling kawasan Mekah, Madinah. Lepas tu lama-lama tu saya perasan macam pelik sikit, ada benda yang tak kena saya tengok cara. Tak apalah, tak kena tu dia. Cuma bila kita sembang-sembang, rupanya bila dia masuk Masjid Haram, apa yang dia nampak, dia kata dia tak sedih, dia tak gembira, dia tak rasa apa-apa. Bila tanya, rupanya dia mengaku sikit. Daripada kecil sampai ke besar, dia mengajar dekat 30 tahun lah. Apa yang dia pelajari, dia fahami semua benda, dia tengok mesti ada structure. Masuk Masjid Haram, dia tengok ini binaan macam ni, Kaabah ni macam ni, tiang-tiang, dia fikir tu. Kita kalau masuk Masjid Haram, kita tengok Kaabah, kita boleh menangis tak? Kalau tak menangis, sudah. Apa perempuan kita rasa sedih, kita rasa perasaan seronok, kita rasa something. Dia tak rasa apa, sedih tidak, seronok tidak, apa tidak. Dia sebab dia tengok structure Masjid Haram. Jadi selama ni yang kita cerita dalil, kita cerita sirah, kita cerita hadis, tak menjadi, rupanya kena betul swing lain rupanya. Kena bagi tahu, jangan memikirkan segala-galanya dengan logik akal. Jangan fikir. Susah, dia menyusahkan kita pula. Dia nak fikir Kaabah ni bina macam mana, dalaman dia. Jangan macam kita datang ni nak ibadah, nak buat kajian, nak menanti kemudian. Dia ada something, perasaan kita paling tidak. Kalau saya lah dah balik Malaysia, betul pergi lagi bawa jemaah, baru terasa dia punya feeling tu lain. Dapat pergi tengok Kaabah, kita rasa syahdu, rasa seronok, rasa nak tengok, tak nak keluar dah Masjid Haram. Jadi kalau boleh paling ada rasa perasaan seronok sebab sampai kita rasa syahdu, sedih sebab banyak dosa, banyak buat silap, tak apalah, kurang-kurang ada perasaan. Dia tak tengok masuk kalau satu masuk Masjid Rahimah ni, tengok macam mana saksi yang dia buat begini. Jadi jangan kita pergi macam tadi sebab holiday tu, sebab pergi, jadi terbawa-bawa dengan kehidupan di Malaysia selama dia cukup besar, begitu dia dididik. Itu pertama, holiday 25 orang. Yang kedua, jangan kita buat umrah dan haji sebagai confession. Apa kaitan confession dengan umrah? Dalam agama Kristian, mereka menggunakan confession ini bila mana mereka buat silap, mereka masuk dalam gereja, berjumpa dengan dia punya father dia, dia punya paderi dia, kemudian masuk 2 bilik. Satu bilik orang yang nak buat pengakuan, satu lagi bilik paderi dia. Masuk dalam tu, dia ceritalah semua apa yang dia buat silap. Habis kemudian paderi dia kata, kamu dimaafkan. Itulah confession. Apa saya nak kaitkan, jangan nampak agama gereja dia istilah, sebab ramai yang buat. Kita nampak
Bila mana pergi ke Mekah, umrah mana, pergi semata-mata buat pengakuan, ya Allah aku buat silap sini, balik Malaysia buat balik. Itu maksud dia. Pergi sana hanya sekadar buat pengakuan, balik buat balik. Contohnya pergi semua ibadat, aurat semua tutup ikut perintah Allah, balik balik aurat tak tutup, lawan hukum makam Allah, hidup tak sama macam dia hidup di sana, masjid surau payah nak datang. Itu masuk konsep ramai, bukan sikit, ramai. Jadi trend dah sekarang. Sebab tu kadang-kadang dulu saya tak nak jaga aku, bukan kita tak mampu, takut tu ikut-ikut. Tapi sekarang ini kalau boleh nak jaga hati, sebab dahsyat sangat, terlalu dahsyat. Betul kita tak boleh judge orang daripada luar, tapi itu yang berlaku ramai. Kita tengok di Malaysia sudah berlakon, kalau ada cerita-cerita babak-babak makan turun tutup elok enggak, elok labur, habis berlakon tak pakai pula cerita lain, pening kita. Sekarang ni pakai tutup aurat, ikut Allah ke ikut pengarah tadi. Saya baik ustaz, hati saya baik walaupun saya tak tutup aurat. Iman macam mana maksud iman? Kita melafaz dengan lidah, kita membenarkan, menyebut bahawa sunnya tiada Tuhan disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Hati membenarkan segala dalam dua kalimah tadi, terdapat di dalamnya segala perintah Allah. Allah larang, kita tak buat, Allah suruh kita buat. Nabi buat, kita ikut. Nabi tak buat, kita tak ikut. Itu maksud. Lalu lidah dan hati membenarkan, anggota badan kena ikut sama, dia matching. Contoh solat tu wajib, anggota badan kena, bukan kira solat wajib kita tak solat, tak boleh. Kemudian kata hati baik, tak boleh. Benda syariat, benda syariat dia kena buat perbuatan. Hati itu bab akidah, kepercayaan. Jadi kalau dia tak solat, dia sebut dia di lidah tapi tak solat, dia ada kecacatan pada iman dia. Bila pergi sana, hebat tuan, hebat. Kita kalah urusan tarawih ke ustaz. Mana dia? Dia itikaf ustaz. Mana dia buat umrah ustaz. Mana dia? Dia berpuasa ustaz. Balik tu meleleh mata, sedih lagi, mata merah lagi, kesan daripada menangis tadi kat masjid. Bagus tu, persaudaraan tu datang. Tapi bukan semata-mata nak buat pengakuan, buat balik. Bukan. Jangan main-main dengan Allah. Kita dah bersaksi, kita dah bertalbiyah, segala macam benda kita buat di sana. Balik Malaysia tak sama, seolah-olah Allah yang di Mekah Madinah lain, Allah di Malaysia lain. Quran yang dibaca di Mekah Madinah lain, Quran di Malaysia lain. Sedekah yang dikeluarkan banyak di sana di Malaysia, sebab fadilat tak banyak. Saya sedekah sana dah banyaklah saya dapat fadilat. Jangan salah konsep. Tujuan kita buat amalan di sana, kita pergi di sana untuk kita upgrade kita punya amalan. Balik Malaysia maintain istiqamah, itu tujuannya. Bukan pergi buat, kita pergi tu kira sekian 6 tekan buat ibadah semata-mata, balik kembali asas. Itu masuk confession. Lepas tu ramai kita tengok pergi hebat, aurat dia boleh tutup, terkejut kita dia boleh tutup. Kita fikir tak apalah, dia dapat hidayah, kita bersangka baik. Balik Malaysia nak bertahan sangka baik dia tak boleh, sebab depan mata memang tak tutup dah. Kita setakat boleh sebut lah di sana, kita cerita. Balik Malaysia dia tak sama dengan sana. Kita nak jumpa selalu, nak makan jumpa, nak pergi semayang, dia jarang. Beza. Saya jumpa satu orang nak jemaah saya, kita tengok okey lah dengan ibadah dia. Tak ada. Balik Malaysia dia tak ada lah, follow up sikit-sikit. Facebook ada sekarang, boleh tengok apa keadaan yang berlaku. Bila kita tanya-tanya, dia kata, ustaz saya ni bila balik, environment, keliling kawan-kawan saya di Malaysia yang membuatkan dia payah nak tutup aurat. Pasal kata suami pun senyap. Kalau senyap, kita redha. Suami tu redha yang isteri dia buat maksiat, suami tu tanggung sekali. Jangan kata suami sporting suami saya, ustaz dia tak larang pun. Ustaz, kenapa ustaz nak larang? Sudah suami tak larang, kita perlu larang. Tapi tak kat mana sangat kita boleh larang. Baik. Jadi environment sekeliling kawan-kawan yang menjadikan dia tak tutup di sana, disebabkan dia dikelilingi oleh jemaah-jemaah umrah, orang-orang yang nak buat ibadah, ada ustaz, ada mukam. Jadi dia terbiasa buat ibadah. Hari-hari dia dengar benda baik, hari-hari dengar benda baik.
Pergi tengok orang buat baik, balik hotel cakap benda baik, pergi. Itu proses selama lebih kurang 10 hari. 12 hari itu 2 hari itu pergi balik benar hari 10 hari dia bisa. Jadi elok dah jiwa itu terjaga. Balik Malaysia berjumpa kawan-kawan environment sekeliling, ada function, ada kerja lalu terus mula jauh dengan apa yang dia pernah buat di sana. Jadi kita tak nak kalau ada kawan-kawan saudara mara orang yang kita jangan menjadikan Mekah Madinah sebagai sebagai confession, sebab banyak dah berlaku. Keren saya tengok dalam tinggal 4 tahun tu belakangan ni gitu jadi. Ramai orang datang pergi umrah, ramai bagus. Kita terkejut ramai sangat. Ratus ribu datang dalam masa setahun. Tapi bila yang balik bila mana kita pergi ziarah umrah, ziarah terutama, kita akan diperlihatkan dengan kesan-kesan sejarah apa yang berlaku pada Nabi dan sahabat-sahabat. Kita tengok kadang-kadang ada yang tak nak pergi, saya dah biasa tak nak pergi tak apa. Tapi kalau dia pergi lagi walaupun kita tahu sejarah tu, kita tahu tempat tu tak berubah pun, tapi pergilah disebabkan kita rasa cinta pada Nabi. Kita nak tengok tempat yang Nabi kan pernah pergi dan Nabi pernah ada di situ. Kita kalau orang yang kita sayang dulu sebelum kahwin atau lepas kahwin, kita akan kata inilah tempat kita berdating dulu. Ini tempat kita makan dulu, walaupun dah tak ada lah, ada bangunan lain, ada supermarket ke. Tapi kita ingat ini je tempat dulu kenangan bersama-sama. Sekarang ini tempat itu confirm Nabi pergi, sahabat-sahabat pergi. Kita nak rasa dekat dengan Nabi, nak tengok balik, diceritakan balik, inilah tempat yang Nabi pernah lalu. Patut kita rasa lebih cinta pada Islam, cinta pada Nabi. Bukan kata-kata tak apa Ustaz, malah pergi dah, saya dah biasa, saya nak ibadah. Itu pun ibadah sama. Kita nak tanamkan rasa cinta kita pada Nabi. Kita pergi tempat-tempat Nabi pernah pergi, termasuk Masjid Haram, Masjid Nabawi sama. Kita nak rasakan lagi. Bila orang lain buat ziarah, dia akan dialog dia lain sikit. Ilmu akan berbezakan, tambahnya ilmu. Pergi tengok Nabi pejabat suruh macam mana Nabi dah bakar sendiri. Bukan nak pergi tengok untuk Ustaz, ada unta Ustaz, ada orang berjual pula kat sana. Jangan berjual beli, kita sudah risau. Mana-mana tempat kita pergi Madinah ke Mekah, barang sama. Tuan-tuan tak sempat beli langsung, katalah tak sempat langsung beli, sibuk sangat ibadah. Sampai Malaysia, beg tu ada tinggalkan satu beg, jangan buka. Sebab tuan-tuan tak ada beli barang tu. Tuan-tuan buka beg tu lusa. Besok tuan-tuan pergi ke MyBag, beli semua barang yang patut beli, letak dalam beg tu. Lusa dah buka, sama barang tu. Di MyBag tu sebiji China, sama barang tu, made in China, barang tu tak berubah, sama. Tinggal lagi beli kat sana, ni beli kat MyBag. Kalau lah tak sempat beli, air Zam-Zam buat dijual sebiji. Jadi jangan kita letakkan, bila kata tadi holiday ada barang-barang yang dia nak kena beli. Ustaz, ada orang bagi saya duit, tak kena beli apa. Kesian kadang saya tengok itu. Kesian. Ini satu tengok adat dalam masyarakat kita. Kita nak, orang nak pergi umrah, haji, kita bagi duit kan? Ambil. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah bagi dia duit, itu hak dia lah. Jangan kita bagi duit tu sebagai isyarat, balik nanti belilah apa-apa lebih kurang sikit. Jangan. Tu duit dia dah, untuk kita bagi tu hak dia dah. Terpulang pada dia, nak buat apa, dia nak beli ke tak nak beli, hak dia. Jangan kadang-kadang kita katalah bagi 100, mana kita pergi rumah tak ada apa. Takkan. Salah konsep tuan-tuan. Hari ni berlaku saja, kesian. Ustaz, saya tak beli baju Ustaz ni, nak apa nak beli banyak ni, saya dah beli dah kepada keluarga, berat dah duit ni, saya nak beli apa. Ini satu kerja beban pula pada dia, nak kena beli pada kita pula sebab kita bagi dia duit. Jangan. Kau tidak pasal bagi duit, kita bagi duit tu memudahkan perjalanan dia. Dia buat ibadah masukkan duit yang kita beli kan, dapat pahala pada kita, confirm. Jangan kita bebankan pula semata-mata bagi, ada sebab. Salam tu bersampun, balik tu biar ada barang sikit pada kita. Tak apa, lebih kurang sikit-sikit je. Tuan, sikit-sikit pun dia tak beli benda RM1, RM2, dia akan beli RM10 kopi, benda bersamping pada kita. Nak pula kalau kawan karib, bos pula, kesian tuan. Kalau boleh tolong sampai, jangan buat dah benda ni. Bagi habis, khalas. Dia bawa balik something ke, tak ada, pun nombor 10.
Nombor satu, dia balik, kita pergi jumpa dia, salam, minum jam-jam pun. Malaysia. Betul. Kalau juga saya dengar dengan Bukit. Kita mohon buat perintah Allah, ikut, beriman dengan dia. Dia nak makbulkan, bila nak buat apa, terpulang pada dia. Itu hak dia. Jadi jangan semata-mata pergi. Saya ingat nak ending kan. Lah saya sebut satu perkara yang ketiga, jangan pergi semata-mata bersebab. Ada juga demi semata-mata nak dapat projek ke, nak dapat sesuatu benda yang dia nak mohon, lalu dia pilih Mekah, bagus. Cuma dia rasa dapat benda tu, bila balik lupa dah. Sebab dia dah dapat apa yang dia nak. Ada. Dan kadang-kadang Allah makbulkan kunaan pada dia. Dia di Malaysia mungkin tak berapa banyak ibadat, dia pergi sana banyak ibadat, Allah bagi. Mungkin dengan bagi itu ujian juga, tuan-tuan. Bukan kata sayang semata-mata beri segala yang dia nak. Boleh jadi benda tu menjadi fitnah pada dia, menjadi dugaan pada dia. Kalau mana Allah kurniakan dia nikmat, lupa pula pada Allah. Susah nak datang rumah Allah sebab sibuk, sebab dah banyak benda-benda yang buat. Jadi jangan semata-mata pergi. Yang ketiga, kesilapan, pergi semata-mata nak something, nak mohon. Betul dah di sana tempat, tapi letak ke nombor 5, nombor 6, letak yang pertama, kita nak mencari marghatullah, keridaan Allah, nak lebih, dapat lagi banyak. Kemudian apa yang kita minta, dapat ke tak dapat ke, itu cerita lain. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.